Jadi cikgu harap masing-masing fokus tau. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita akan teruskan kelas kita sebelum kita sebelum kita teruskan untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi hari ini kepada semua orang kepada semua orang, cikgu nak tanya, boleh dengar ke suara cikgu? Boleh cikgu? Ya. Okey, bagus. Okey, jadi kita akan pergi kepada kelas kita tanpa berlengah. Tanpa berlengah-lengah, kita akan teruskan kepada kelas kita. Okey, macam biasa, untuk minggu lepas kalau kita tengok kepada worksheet kebarangkalian, apa yang kita dah belajar. Okey, minggu lepas, tengok minggu lepas. Banyak tahu kebarangkalian peristiwa gabungan. Minggu lepas kita dah ada buat latihan peristiwa gabungan. Okey. Dalam bab 9, cikgu nak tunjuk ni apa yang cikgu dah ajar pada minggu lepas. Okey, kebarangkalian. Okey, untuk yang ambil English boleh bagi tahu cikgu, nanti cikgu akan terjemahkanlah. Kebarangkalian. Kebarangkalian peristiwa gabungan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Cikgu nak terangkan dulu apa yang kita dah belajar. Kita dah belajar pada minggu lepas. Okey, yang pertama sekali. Yang pertama sekali dalam peristiwa kebarangkalian ni kita belajar cara dapatkan sampel. Dapatkan sampel. Sampel tu apa? Sampel tu adalah hasil, kemungkinan hasil ataupun kemungkinan hasil bagi kita punya peristiwa. Okey. Lepas tu cikgu ajar pula kamu cara dapatkan jumlah sampel. Cara dapatkan jumlah sampel. Jumlah sampel ni kalau kamu ingat, cikgu tulis NS sama dengan NA darab dengan NB. Okey. Lepas tu minggu lepas juga cikgu ajar apa? Cikgu ajar cara mendapatkan gambar raja pokok. Kita ada buat latihan sekali. Okey. Last sekali kita belajar cara nak cari, nak bezakan peristiwa bersandar dan tidak bersandar. Okey. Okey, jadi tengok ke depan tau. Okey, jadi inilah apa yang kita dah belajar pada minggu lepas. Jadi untuk cikgu proceed kelas kita pada minggu ini, kamu kena ada maklumat yang pertama, kena ada maklumat yang kedua, kena ada maklumat yang ketiga dan kena ada maklumat yang keempat. Banyak rupanya kebarangkalian peristiwa gabungan ni. Kat bawah dia banyak. Okey. Jadi hari ini, apa yang cikgu nak ajar ni? Okey, cikgu akan continue kelas kita. Continue kelas kita kepada mendapatkan kebarangkalian persilangan dua peristiwa. Okey, jadi nombor 5. Nombor 5. Hari ni cikgu nak ajar kamu semua cara dapatkan kebarangkalian peristiwa bersilang. Okey, ni peristiwa bersilang. Okey. Jadi cikgu akan ajar kamu cara nak buat kebarangkalian peristiwa bersilang. Maksudnya kita nak dapatkan kebarangkalian peristiwa bersilang. Apa tu peristiwa bersilang? Nanti kita akan tengok. Okey, Danish boleh dengar cikgu Danish? Boleh. Okey, jadi cikgu harap semua orang dah ada info yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Jadi hari ni cikgu pergi kepada kebarangkalian peristiwa bersilang. Boleh ke clearing cikgu mulakan ni?
Boleh cikgu. Okey semua. Jadi untuk mendapatkan kebarangkalian peristiwa bersilang ada dua cara. Dia ada dua cara, tengok ni Cikgu akan tunjukkan contoh. Okey, kebarangkalian peristiwa. Senang je. Nama je pelik-pelik. Okey, kebarangkalian peristiwa bersilang. Maksudnya kita nak dapatkan berapakah possibility dia untuk dapatkan peristiwa bersilang ni. Okey, kalau kita tengok, okey, masing-masing boleh pergi kepada worksheet. Pergi kepada worksheet. Okey, pergi kepada worksheet, boleh buka di muka surat. Boleh buka di muka surat berapa ni? 146. 146. Okey, jadi dekat sini cikgu akan ajar kamu semua untuk mendapatkan kebarangkalian peristiwa bersilang, dia ada dua cara. Yang pertama kita pakai formula. Ini adalah cara pertama. Cara pertama. Nanti cikgu ajar. Okey, lepas tu kita ada cara kedua. Macam mana cara kedua tu? Cara kedua kita pakai kaedah set. Itulah cikgu cakap, matematik ni berkait. Cikgu penatlah berkait, nak buat macam mana cikgu pun penat. Okey, jadi dekat sini bila cikgu cakap tentang cara pertama kita pakai formula. Formula. P ni apa? P ni adalah kebarangkalian. Kalau dalam tajuk ni kamu nak tengok P tu apa? P ni adalah kebarangkalian dalam bahasa Inggeris apa, Clarin? Tak tahu. Tak tahu. Michelle, kebarangkalian dalam bahasa Inggeris apa, Michelle? Sekejap cikgu. Tak tahu. Okeylah. Satu cikgu pun tak tahu. Okey. Jadi kebarangkalian ni kalau kamu tengok dalam bahasa Inggeris dia, kejap kita sama-sama Google lah. Dennis, tolonglah cikgu. Sepatutnya guru kena tahu. Probability cikgu. Okey. Kebarangkalian dalam bahasa Inggeris adalah probability. Probability, sorry. Cikgu, probability. Bila kamu nampak dekat kebarangkalian P, kenapa P? Kenapa P? Kenapa P? Kenapa P? Bukan sebab PP. Mana tahu kamu Zarif tengah main PP ke sekarang. Bukan sebab PP. Tapi sebab P ni diambil daripada dalam perkataan bahasa Inggeris probability. Jadi P dekat sini adalah kebarangkalian. Kan kita belajar bahasa Melayu, kebarangkalian. Okey, jadi itu yang pertama. PA, PB, PC. Apa maksud A, B, C? A, peristiwa pertama. Peristiwa pertama. B, peristiwa kedua. C, peristiwa ketiga. Itu maksudnya peristiwa. Okey, itu maksudnya A, B, C. Kalau cikgu cakap N. N ni apa? N ni adalah bilangan. Bilangan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Cikgu akan ajar kamu cara nak dapatkan kebarangkalian peristiwa bersilang. Okey, jadi cikgu akan teruskan. Kita ambil soalan di hadapan sahaja. Kita ambil soalan di hadapan sahaja. Jadi masing-masing boleh tengok. Cikgu akan terangkan. Cikgu akan terangkan. Jangan risau. Kan kamu baca je. Nanti takut tak faham. Okey, yang pertama sekali. Kita akan menggunakan hukum pendaraban kebarangkalian. Hukum pendaraban kebarangkalian ni adalah yang pertama tadi. Cara nombor 1. Cara 1. Okey, cara nombor 1. Okey, cara nombor 1 dekat sini pakai hukum kebarangkalian, iaitu kaedah rumus ni. Okey, kita pakai cara 1. Okey. Lama, siapa ulang suara cikgu tu? Malulah cikgu. Okey, jadi cikgu akan teruskan. Tengok betul-betul macam mana cikgu dapat ni. Cikgu akan terangkan. Cikgu akan terangkan. Okey, tengok.
cara pertama ni, cara pertama, okey cikgu terang Okey, kita baca soalan sama-sama. 2 biji dadu, maksudnya dia ada 2 biji dadu. Peristiwa pertama adalah tentang dadu A. Dadu A. Okey, maksudnya dia ada 2. Okey, maksudnya satu lagi dadu dekat peristiwa kedua. Jadi peristiwa kedua jatuh kepada dadu B. Tengok betul-betul. Dilambung dan mendapat nombor genap bagi dadu pertama. Maksudnya dekat dadu pertama ni, dadu A ni, dia nak dapatkan nombor genap. Nombor genap bagi dadu pertama. Nombor genap. Okey. Lepas tu nombor 1 pula bagi dadu kedua. Nombor 1 bagi dadu kedua. Ini yang dimaksudkan dengan peristiwa bersilang. Peristiwa bersilang dekat sini, dia dah tetapkan dah. Dia nak apa? Kalau sebelum-sebelum ni, dia tak tetapkan pun dia nak apa. Okey, minggu lepas korang boleh buka balik recording kelas. Kita hanya mencari sampel dan jumlah sampel. Maksudnya dalam dadu ni, apakah jawapan kemungkinan yang kita akan dapat. Tapi hari ni kita nak belajar macam mana kalau dekat dadu A, kita nak nombor genap. Macam mana dekat dadu B, kita nak dapatkan nombor 1. Okey, sampai situ jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey, baik. Okey, kita pergi kepada peristiwa pertama. Dalam dadu dia ada 6. Dalam dadu dia ada 6 nombor. Cikgu tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini untuk peristiwa pertama dan ini untuk peristiwa kedua. Okey, tengok betul-betul tengok betul-betul. Okey, sekarang ni cikgu akan buat satu garisan supaya kamu boleh bezakan. Okey, jadi dekat sini dia nak nombor genap. Nombor genap tu nombor berapa? Nombor genap tu adalah nombor yang boleh dibahagikan dengan 2. 2, 4, 6. Jadi probability untuk dadu A untuk dapatkan nombor genap, dia ada 3 nombor genap. 1, 2, 3. 3 per dengan jumlah dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita dapat 3 per 6. Jadi probability untuk kita dapatkan nombor genap dekat dadu A ni adalah 3 per 6. Cikgu letak ni ke bawah lah. 3 per 6. Bila kita tekan dalam kalkulator, dia boleh kecilkan. 3 bahagi 3 dapat 1. 6 bahagi 3 kita dapat 2. Ini adalah peristiwa nombor 1. Boleh faham ke semua untuk peristiwa nombor 1? Boleh. Okey. Jadi dekat sini okey, baik. Okey, jadi PA kita dekat sini adalah 1 per 2. Okey. Jadi cikgu pergi pula kepada peristiwa nombor 2. Kita nak dapatkan nombor 1. Ada 1 dekat sini. Okey. Jadi kita dapat probability daripada nombor 1 untuk dapatkan 6 ni. Okey, 1 per 6. Jadi PB kita adalah 1 per 6. Jadi kenapa dia buat sampai PC? In case kalau dia ada 3 peristiwa. Sekarang ni dia ada 2 peristiwa sahaja. Peristiwa pertama dengan peristiwa nombor 2. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Okey. Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi PA bersilang dengan B ni adalah 1 per 2 PA dia 1 per 2 darab PB dia 1 per 6. 1 per 6. Jadi dekat sini jawapan dia adalah 1 darab 1 kita dapat 1. 2 darab 6 kita dapat 12. Jadi jawapan adalah 1 per 12. Boleh faham ke semua? Boleh. Nisa, jelas ke Nisa? Boleh nampak Boleh. macam cikgu selesaikan? Boleh cikgu. Okey. Amira macam ni Amira? Boleh cikgu. Okey, salin Okey, ambil gambar. Okey, ni cikgu pakai cara pertama.
Cara pertama. Jadi kamu jangan pelik pula. Tak samalah cara kita. Okey. Cara orang lain-lain lah. Oh, senang cerita. Tapi cara matematik untuk ni dia ada 2 cara je. Kamu boleh pilih. Okey, habis dah cara pertama. Kita pergi pula soalan yang sama. Soalan yang sama menggunakan cara kedua. Menggunakan cara kedua. Okey, ni soalan yang sama. Soalan yang sama, kita pakai cara kedua. Cara kedua ni macam mana? Okey, kalau kita tengok kepada soalan ni, kita pakai cara kebarangkalian peristiwa A. Kita pakai kaedah set. Kaedah set. Kenapa ada kaedah set ni? Kaedah set dekat sini, kaedah set menandakan, apa yang dimaksudkan dengan kaedah set? Bila dia bercakap kaedah set, maksudnya dia suruh kita keluarkan unsur. Dia suruh kita keluarkan unsur. Jadi NA, NS ni apa? N ni adalah bilangan unsur. Bilangan bagi unsur tu. Bilangan unsur. Itulah dekat dalam ni lah kaedah. Bila dia cakap kaedah set, maksudnya kamu kena ingat, kamu kena keluarkan unsur. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey, jadi dekat sini, cikgu akan tunjuklah macam mana dia keluarkan unsur tu. Okey, tak apalah, cikgu tunjuk je lah. Malah nak buat ni. Okey, NA. NA ni apa? NA ni adalah kesudahan bagi peristiwa tersebut. Kesudahan, tengok bagi peristiwa. Peristiwa bersilang ni lah. Okey, apakah kesudahan bagi peristiwa bersilang? Masing-masing boleh tengok. Cikgu akan tunjuk. Okey, dekat dalam dadu pertama, cikgu tulis macam tadi. Dadu A. Dan yang kedua, dadu B. Tengok betul-betul. Okey, dalam dadu A dia ada 6. Dan dalam dadu B dia ada 6 nombor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni dadu A. Sama juga dengan dadu kedua. Dia ada 6 nombor. Okey. Semua tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit? Mana orang? Okey. Bagus. Okey, jadi kenapa Basil? Tengok cikgu. Tengah tengok. Okey, jadi cikgu akan terangkan. Okey, dalam dadu A, kita tengok dalam dadu A, dalam dadu A, dia cakap apa? Dia cakap dia nak nombor genap. Nombor genap. Jadi macam tadi cikgu keluarkan 2, 4, 6. Okey. Kemudian dalam dadu B pula dia nak nombor 1. Nombor 1. Nombor 1 dekat sini. Jadi dekat sini kamu silangkan dia. Kalau dekat sini kebarangkalian kesudahan bagi peristiwa bersilang dekat sini, mungkinlah dekat dadu A dia dapat nombor 2. Maksudnya kita keluarkan bilangan unsur dia. Okey, NA. Kita bilangan NA dia apa? A dia dekat sini adalah kesudahan bagi peristiwa bersilang ni tau. Okey, kesudahan bagi peristiwa bersilang dia dekat sini adalah 2 dekat dadu A, 1 dekat dadu B. Cikgu senaraikan. Maksudnya cara nombor 2 kita kena senaraikan. Okey, kemudian 4 dekat dadu A, nombor 1 dekat dadu B. Okey, kemudian 6 dekat dadu A, 1 dekat dadu B. Okey, kita tutup. Inilah set. Inilah set. Ini adalah tata tanda set. Inilah kita namakan dia kaedah set. Okey, lepas tu dia nak bukan nak A, dia tak nak pun A tu, dia nak kebarangkalian, dia nak probability. Jadi kita kena ambil NA. NA tu apa? Bilangan bagi A tu. Okey, 1, 2, 3. Jadi NA dia adalah 3. NA dia adalah 3. Okey, habis dekat
situ. Okey, kemudian NA kita dah selesai cari. Sekarang kita nak cari NS. Tengok betul-betul tau. Kalau kamu terlepas ni cikgu risau kamu tak faham. Kamu tak dapat. Okey, sekarang ni kita nak cari NS. Masing-masing boleh tengok cikgu nak cari NS. NS adalah jumlah sampel. NS adalah jumlah sampel. Ingat, NS kita dah belajar dah pada minggu lepas. Sebab itulah cikgu risaulah kalau kamu terlepas satu kelas. Sebab NS kita dah belajar minggu lepas. NS, formula dia adalah NA darab dengan NB. NA dia, apakah? Ada apa dekat NA dia dekat sini? Ada 6 nombor dalam satu biji dadu. Jadi NA dia 6. Manakala darab NB, bilangan unsur untuk B dia ada 6 juga. Jadi dekat sini NS dia adalah 6 darab dengan 6, kita dapat 36. Jadi NA kita dah dapat 3, NS kita dah dapat 36. Sampai situ cikgu nak tanya kamu semua, jelas ke sampai situ? Boleh faham ke? Boleh, cikgu. Okey. Boleh. Okey, jadi okey, bagus. Okey, jadi bila cikgu nak PA, bila cikgu nak PA ke barang kalian, NS, NA per dengan NS. NA kita dekat sini adalah 3 dan NS dekat sini adalah 36. Okey, bila kamu tekan kalkulator 3 bahagi 36, kamu bila kamu buat dalam bentuk fraction, kamu akan dapat 1/12. Inilah kamu punya jawapan. Jadi 1/12 dekat sini, jawapan dia adalah sama dengan 1/12 dekat sini. Jawapan yang sama tetapi cara yang berbeza. Ni kat sini kita dapat 1/12. Dekat sini pun kita dapat 1/12. Okey. Inilah kebarangkalian peristiwa bersilang. Jadi apa maksud kebarangkalian? Cikgu ulang balik Boleh ke cikgu nak ulang balik penjelasan cikgu ni? Boleh, cikgu. Okey. Okey, Anis Sofia, boleh ke cikgu nak ulang balik cikgu punya penjelasan ni? Boleh. Mana Anis? Okey. Okey, jadi cikgu akan ulang balik. Tengok betul-betul tau. Wan Farisha, boleh cikgu ulang balik? Okey. Okey, jadi dekat sini kita nak dapatkan kebarangkalian. Maksudnya kita nak dapatkan dah probability dia. Okey, peristiwa bersilang. Peristiwa bersilang ni maksudnya dia ada peristiwa gabungan. Tapi dia dah tetapkan dah dia nak apa jawapan dia. Okey, jadi dekat sini dia ada dua cara. Ni cara pertama, ini adalah cara kedua. Cara pertama kita pakai hukum pendaraban kebarangkalian. PA darab PB darab PC. Sebenarnya cara pertama lah lagi senang. Bagi cikgu lah cara pertama lagi senang. Okey. Ikut kamu lah, ikut kamu. Kamu nak pakai cara berapa. Tapi cikgu pakai cara pertama. Okey, cara pertama dekat sini cikgu akan terangkan. Okey, daripada soalan ni. 2 biji dadu adil dilambung dan mendapat nombor genap bagi dadu pertama. Bila dia bagi tahu ada 2 biji dadu, cikgu terus decide. Dadu pertama adalah dadu A. Peristiwa pertama dadu A dan peristiwa kedua dadu B. Okey, habis dekat situ. Kemudian dia dah bagi tahu dah. Dekat dadu A dia nak nombor genap. Sebab tu cikgu buat ni, nombor genap. Dan dekat dadu B dia nak nombor 1. Cikgu bagi tahu dah nombor 1. Cikgu terus senaraikan. P dekat sini, ingat tadi cikgu dah ajar. P dekat situ adalah maksudnya probability. Dia nak nombor genap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni adalah sampel bagi dadu tu. Maksudnya ada 6 nombor dalam satu dadu. Kalau dadu kamu ada 4 nombor, maksudnya dadu kamu tu tak betul lah. Selalu dadu orang main damaji ada 6. Okey. Jadi jadi dekat sini cikgu bagi kemas sikit supaya kamu boleh salin. Cikgu salin nota kemas-kemas ni bukan untuk cikgu. Paling cikgu dah padam dah. Ni untuk kamu. Okey, habis dekat situ cikgu bulatkan nombor genap 2, 4, 6. Cikgu akan dapat 3 nombor genap dan 6 nombor dadu.
Lepas tu cikgu simplify, cikgu dapat 1/2. Jadi PA, probability untuk peristiwa A adalah 1/2. Dan sama juga kaedah yang sama. PB, sebab apa dapat 1 je? Sebab dia nak nombor 1 dekat dadu B, 1/6. Jadi dekat sini kita cari probability terus. Jadi 1/2 darab terus dengan 1/6 kita dapat 1/12. Jelas ke semua? Hello, jelas ke? Okay, Jelas, cikgu. bagus. Okey, untuk cara kedua. Cara kedua dia sama sahaja macam dadu A, dadu B yang tadi tu. Cikgu tak pergi kepada soalan. Cara kedua ni adalah dia keluarkan peristiwa dia. Dia keluarkan dia punya kesudahan dia. Jadi kesudahan bagi A dia jadi leceh sikit dekat sini sebab dia keluarkan kesudahan dia. Maksudnya kalau kamu salah buat kesudahan dia berapa, salahlah jawapan kamu. Tapi hebat advantage dekat sini kita boleh nampak apa kesudahan dia. Kesudahan dia adalah 2 1 4 1 6 1. Ini dadu A, ini adalah dadu A, ini adalah dadu B. Ini adalah dadu A, ini adalah dadu B. Ini adalah dadu A, ini adalah dadu B. Jadi dekat sini kita kira, kita dapat NA dia adalah 3. Jumlah sampel cikgu dah ajar minggu lepas, NA darab NB. 6 ni datang daripada mana? 6 ni adalah sebab ada 6 nombor. Ada 6 nombor. 6 darab 6 kita dapat 36. Masukkan dalam formula, NA kita 3 dan NS kita 36. Jadi dekat sini kita dapat 1/12 juga. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Okey. Okey, jadi dekat sini cikgu nak kamu ambil gambar lah sebab cikgu nak buat soalan. Cikgu nak buat soalan. Kita akan jawab soalan. Buat soalan pula. Kita akan jawab soalan. Kamu nak jawab soalan ke? Kamu nak cikgu terangkan lagi satu contoh? Bagi tahu cikgu. Terangkan lagi cikgu. Tak dengar? Satu contoh. Satu lagi contoh. Boleh, tak ada masalah. Orang kata small matter. Okey, jadi masing-masing boleh tengok pula. Cikgu pergi kepada contoh 3. Cikgu pergi kepada contoh ni. Okey. Jadi dekat sini kita nak apa? Kita nak apa? Okey, tengok ni okey. Jadi dekat sini dia nak kejap cikgu tulis. Okey, jadi dekat sini kita nak mendapatkan kebarangkalian peristiwa bersilang. Kebarangkalian peristiwa bersilang. Malah cikgu salin. Okey, jadi dia ada 2 cara. Cikgu pakai cara pertama dulu. Cara pertama. Okey, tengok ni cara pertama dia. Cikgu pergi kat sini supaya kamu nampak. Okey, cara pertama cikgu pakai hukum pendaraban ataupun kaedah rumus. Ni adalah cara pertama. Okey, tengok cikgu keluarkan info daripada soalan. Okey, tak faham bagi tahu terus Boleh ke Nisa? Nisa setakat ni jelas ke? Jelas cikgu. Okey, tengok sebuah kotak F. Terus tulis, jangan tangguh-tangguh. Kotak F. Okey, mengandungi 7 kepingkat berlabel pameran. Cikgu bubuh. P A M E R A N. Okey, pameran. Okey, dan sebuah kotak G. Cikgu terus tulis kotak G. Kenapa dengan kotak G? Mengandungi 5 kepingkat. Dia ada nombor 3, 5, 6, 8, 11. Sekepingkat dipilih secara rawak daripada kotak F dan kotak G masing-masing. Maksudnya, tengok ni. Tentu sahkan konjektor rumus kebarangkalian untuk mendapatkan huruf P. Maksudnya, dalam kotak F, dia nak apa? Dia nakkan huruf P. Maksudnya kamu kena tahulah dia nak apa. Ini bukan
Ni bukan teka-teki, dia terus bagi tahu. Okey, dan nombor genap. Okey, dekat kotak G pula dia nak nombor genap. Tengok ni Dia nak nombor genap. Okey, habis. Okey, jadi masing-masing boleh tengok macam mana cikgu akan dapatkan kebarangkalian dia. Okey, dekat huruf P, masing-masing boleh tengok Dekat huruf P, huruf P dekat sini dia ada satu je. Jadi huruf P ada satu. Berapa huruf kat sini? Kamu kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maksudnya kebarangkalian untuk mendapatkan huruf P adalah 1/7. Ini jatuh dekat PA kita. Jelas ke PA? Boleh faham ke semua untuk PA? Boleh. Okey, baik. Okey, untuk dapatkan nombor genap. Nombor genap kita ada apa? Ada 6 dengan 8. Jadi cikgu bulatkan 2. Ada berapa nombor? Cikgu kira. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nombor. Jadi 2/5. Jadi dekat sini, PA bersilang. Ni kan bersilang dengan B adalah 1/7 darab 2/5. Jadi dekat sini jawapan dia adalah, ingat kalau darab ni kamu jangan buat darab silang pula. Garu kepala cikgu kalau kamu buat darab silang. Darab untuk fraction atas darab atas. 1 darab 2 kita dapat 2. Bawah darab bawah. 7 darab 5 kita dapat 35. Jadi jawapan dekat sini adalah 2/35. Ini kebarangkalian apa? Kebarangkalian untuk mendapatkan kotak F huruf P dan kotak G nombor genap. Boleh faham ke? Jelas ke? Boleh. Jelas. Okey, baik. Dengan apa orang kata soalan yang sama, cikgu akan terangkan pula untuk cara kedua. Cara kedua. Ini cara pertama. Okey, jadi cara kedua cikgu buat dekat sebelah lah. Okey, cara kedua. Cikgu pakai ni je. Cara kedua. Okey, cara kedua ni nama dia Ahmad. Silap. Gurau je. Okey, cara kedua nama dia adalah dia pakai kebarangkalian kaedah set. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok kaedah set. Okey, kaedah set maksudnya dekat sini kamu kena senaraikan unsur. Kena senaraikan unsur. Okey, macam mana tu? Masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan gunakan benda yang sama je. Okey. Jadi, cara kedua, NA dia apa? NA adalah kesudahan bagi peristiwa. A itu apa? Kamu kena cari NA dulu baru cari NA. Okey, A itu apa? Kamu kena tulis dulu A itu apa. A, dekat sini nak dapat huruf P. Dekat sini nak dapat 6. P6. Ini adalah yang pertama. Yang kedua, P8. Jadi, kita tulis P8. Ini adalah A dia. Jadi NA dia ada berapa? NA dia dekat sini adalah ini 1, ini 2. Jadi dia ada 2. Jelas ke semua dekat situ? Boleh faham ke? Okey, baik. Okey, NS pula. NS ni adalah N di peristiwa yang pertama darab dengan N di peristiwa yang kedua. Okey, peristiwa pertama dia ada 7. Jadi, kita letak 7. Darab dengan dekat B, peristiwa yang B dia ada 5. Jadi, 7 darab 5. 7 darab 5 kita dapat 35. Masukkan ke dalam formula kita, PA sama dengan NA. NA kita dapat 2 dekat sini. Per dengan NS kita dapat 35. Jadi, apa yang kamu boleh faham, jawapan dia adalah sama sahaja. Dekat sini, sama sahaja. Jelas ke? Boleh faham ke semua? Tak nak tulis contoh dah. Boleh faham?
Boleh. Boleh cikgu. Okey. Okey, jadi kita cuba buat soalan Kita cuba buat soalan. Okey, jadi untuk soalan masing-masing, jap cikgu pilih soalan. Memilih buku motivasi daripada 2 rak buku yang berbeza. Rak pertama, buku B, rak dan N. Sekejap Rak 2 rak yang berbeza di mana rak yang pertama ada 2 buah buku motivasi dan 3 buah novel. Manakala rak kedua mengandungi 4 naskah akhbar dan 4 buah majalah. Nak pilih buku motivasi dan akhbar daripada 2 rak buku. Okey. Jadi masing-masing berdasarkan penerangan cikgu, cuba cari kebarangkalian untuk soalan di bawah. Cikgu tak kisah kamu pakai cara pertama ataupun cara kedua, terserah. Cikgu nak kamu cuba jawab je. Jangan risau, cikgu akan tolonglah. Betul ke salah tu nombor 2. Yang pertama kita mencuba. Boleh tak boleh? Boleh, cikgu. Okey. Boleh. Okey, baik, mantap. Clarin, jelas ke Clarin? Jelas, cikgu. Okey, dia bab ni cikgu banyak membebel sikit. Siapa bawa dari klinik ni? Demam ke? Oh, ni. Okey, kalau perlu bantuan cuba je buat dulu. Cikgu bagi dalam 3 minit kot. Boleh kot 3 minit. Okey, tak mengapa Adila. Adila faham ke ni? Cikgu terang tu Adila. Faham. Faham. Okey, bagus. Okey, bagus Clarin. Clarin terus pakai dua-dua cara. Bagus. Bulan 11 exam akhir tahun. Okey, bagus. Amar ke Amir? Okey, cikgu tunggu
Dapat buat tak? Michelle dapat buat tak Michelle? Tengah buat cikgu. Tengah buat Danish dapat tak Danish? Ke Penang? Penang. Penang. Okey. Nisa dapat buat tak Nisa? Cikgu. Tengah Dengar hantar. tengah Kejap. hantar. Okey. Okey, cikgu tunggu nanti cikgu buat. Cikgu terangkan dua cara tapi dekat sini lepas ni nak buat soalan-soalan lepas ni cikgu pakai cara pertama je. Cikgu jangan cakap cikgu tak ajar dua cara. Cikgu ajar dah dua cara. Cikgu ambil cara mudah Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan terangkan soalan di hadapan macam mana nak buat. Okey, maksudnya kalau kamu dah dapat guna dua-dua cara, orang Inggeris cakap kamu memang power lah. Okey, jadi cikgu akan buat soalan di hadapan. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu akan terangkan soalan ni pakai cara pertama je. Cikgu akan pakai cara pertama sahaja. Tapi cara pertama ni dia ada kelemahan. Dia ada kelemahan. Kelemahan dia, kita tak tahu apakah kemungkinan jawapan dia. Itu je. Tapi kita dapat probability untuk dapatkan jawapan tu. Jelas ke Wan Farisha? Okey, jadi cikgu pakai cara pertama je lah. Untuk siapa-siapa yang confused, cikgu boleh tengok, boleh ulang balik rakaman kelas. Okey, Datin Amy memilih buku motivasi dan akhbar. Maksudnya ini adalah benda yang dia nak daripada dua rak buku yang berbeza. Dua rak buku yang berbeza. Mana rak buku yang berbeza? Kita namakan terus. Rak A. Rak A. Okey, rak A ni, dua rak buku. Cikgu tulis rak B. Okey. Danish, sampai sini jelas ke Danish? Ke dah pening dah? Jelas. Okey. Tengok rak yang pertama mengandungi dua buah buku motivasi. Jadi cikgu terus tulis motivasi. Cikgu tulislah. Cikgu nak bagi kamu nampak. Motivasi dia adalah cikgu letak B. Ni B dia letak B. Okey, maksudnya cikgu tulis B1, B2. Kenapa? Sebab dia ada dua buah buku motivasi. B1 untuk motivasi pertama, B2 untuk motivasi yang kedua. Habis dekat situ. Dan 3 buah novel. N1, N2, N3. Okey. Habis dah untuk rak pertama. Zarif, jelas ke macam mana cikgu keluarkan maklumat untuk rak A? Ya, cikgu. Okey, habis dah Okey, kalau ada soalan bagi je tahu cikgu, insya-Allah cikgu tolong. Okey, rak B. Manakala rak yang kedua mengandungi 4 naskah akhbar. Maksudnya cikgu buat apa? A1, A2, A3, A4. Dia ada 4 naskah akhbar. Dan 4 buah majalah. M1, M2, M3, M4. Habis dah. Okey, sekarang kita nak dapatkan apa? Kita nak dapatkan probability apabila untuk soalan A bersilang dengan B, kita kena dapatkan dulu probability untuk A darab probability untuk B. Okey, macam mana nak dapatkan yang A ni? Okey, tengok betul-betul. Okey, jadi dekat sini, Danish, sampai sini cikgu keluarkan maklumat, jelas ke? Jelas. Okey. Dia nak buku motivasi. Jadi dia nak B1 dengan B2. Ingat motivasi ni untuk B Okey. Jadi ada dia nak B1 dengan B2 ada 2/5.
Sebab apa 5? Sebab apa 2? 2 sebab ada 2 motivasi. 5 sebab ada 5 buku dekat rak ni. Habis dah dekat situ. Okey. Yang kedua, rak B. Rak B pula dia nak akbar. Akbar. Ada 4 naskah akbar. Akbar untuk A. 1, 2, 3, 4. Okey, jadi dekat sini cikgu letak 4 per dengan keseluruhan. Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Kecilkan dia, kita akan dapat 1/2. Jadi dekat PA kita 2/5 darab 1/2. Jadi dekat sini kita tekanlah kalkulator atas darab atas 2. Manakala bawah darab bawah kita dapat 10. Kecilkan dia, kita akan dapat 1/5. Ini jawapan dia. Boleh faham ke semua? Faham. Okey, bagus. Bagus. Ada yang betul dah hantar dah kat cikgu ramai yang betul lah. Okey. Jadi tak apa, salah tu tak apa, jangan risau. Jadi untuk lepas ni cikgu akan pakai cara pertama saja. Untuk yang minat cara kedua, teruskan, tiada masalah. Okey. Boleh ke kita jawab soalan yang seterusnya? Boleh. Okey. Okey, jadi masing-masing kita cuba jawab soalan ni. Pakai cara pertama sahaja, tak payah pakai cara kedua. Okey, cikgu gantikan ni ke dalam ni. Okey, kejap cikgu susun. Okey, jadi cuba jawab soalan di bawah ni. Tengok macam mana cikgu keluarkan. Alia Nazira, alright tak alright? Okey. Okey. Cikgu, Ya? kuasa 2 sempurna tu macam ni? Kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna ni, cikgu ajar. Okey, kuasa 2 sempurna. Contoh, cikgu ambil 1 sampai 5 sahaja. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, Nisa ada kalkulator? Ada. Okey, cikgu pergi kepada nombor 5. Nak buat, okey, tekan punca kuasa 5, dapat berapa? Punca kuasa 5. Dapat. 2.24. 2.24. Jadi bila ada perpuluhan, 5 bukan punca 2 bukan apa? 2 kuasa sempurna. Okey, seterusnya. Punca kuasa 4. Okey, tekan pula punca kuasa 4. Dapat 2. Okey, kita dapat 2. Jadi 4 ni adalah kuasa 2 sempurna. Okey, tekan pula punca kuasa 3, dapat berapa? 1.73. 73. Jadi dia ada perpuluhan, kita tak nak. Okey, tekan punca kuasa 2, dapat berapa? 1.41. Okey, dia ada perpuluhan. Jadi dia bukan. Okey, punca kuasa 1 dapat berapa? 1. 1 Okey, jadi ini adalah kuasa 2 sempurna. Jadi tu faham ke macam cikgu tunjuk tu? Faham. Okey, itulah macam mana nak cari punca kuasa 2 sempurna. Ni cara nak cari kuasa 2 sempurna. Okey, kita lihat. Cikgu kalau pecahan tu tak dikecilkan, salah ke jawapan? Tak salah. Dia akan dapat sama je. Dia akan dapat sama sahaja. Contohlah kita cuba darab. Kita cuba darab 2/5 darab 4/8. Kamu akan dapat sama sahaja. Tengok cikgu cuba Okey. Sebab nilai tu sama. Okey, tengok cikgu buat warna hijau 2/5 darab 4/8. 2 darab dengan 4 kita dapat 8. 5 darab dengan 4 kita dapat 40. Kecilkan pakai sifir 8 kita akan dapat 1/5. Sama je.
Okey, boleh buat Okey, bagus. Cikgu dah dapat 2 jawapan. Cikgu tunggu yang lain. Dapat tak ni? Nisa dah. Oh, Nisa dah hantar. Amar dah hantar. Lagi 1 minit Zarif dapat tak soalan bawah tu Zarif? Apa cikgu? Dapat yang ni? Nampak cikgu? Oh, dapat. Okey, jadi cikgu akan teruskan kepada penjelasan soalan ni. Cikgu akan teruskan. Boleh tengok tahu macam mana cikgu jawab. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan tunjukkan. Okey, ada yang salah, ada yang betul. Okey, kalau kamu salah tersilap keluarkan unsur dia, salah lah. Okey, mendapatkan kad berhuruf vokal daripada sebuah kotak. Okey, ingat. Okey, kita tulis dulu dalam kotak ni. Dalam kotak ni, ini adalah peristiwa pertama. Dia ada kad. Cactus. C-A-C-T-U-S. Okey, jelas ke sampai situ? Boleh faham ke semua? Untuk sampai situ sahaja, boleh faham? Boleh. Okey. Baik, okey. Jadi dia ada huruf kad vokal dipilih secara awak daripada sebuah kotak yang mengandungi kad berlabel dan kemudian mendapat 2/2. Okey, sekarang ni nombor pula. Nombor. Nombor dia tulis apa? 1 hingga 10. 1 hingga 10. Kamu kena faham. Bila dia tulis 1 tapi dia tak ada tulis sama dengan dekat belah bawah ni, dia bukan mula dengan 1. Dia mula dengan 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini sahaja nombor yang terlibat. Okey, manakala huruf okey, habis dah dekat situ. Sampai situ jelas ke semua? Okey, jelas tak jelas? Boleh faham ke? Boleh. Okey, tak faham bagi tahu, tak faham yang mana cikgu akan terangkan. Okey, habis di situ ingatlah kalau dia tulis macam ni, kalau dia tulis
satu. Sekejap, Kalau dia tulis macam ni, kalau dia ada belah bawah ni, maksudnya baru satu tu terlibat. 1 sampai 10. Tapi sekarang dia tak ada tulis belah bawah. Jadi tak ada nombor 1 dengan tak ada nombor 10. Okey. Habis dekat situ kemudian mendapat nombor vokal. Nombor vokal. Nombor vokal tu apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu nombor vokal? Clarin, nombor vokal tu apa Clarin? A, E, I, O, U. Lepas tu, lepas habis A, E, I, O, U, kita nak cakap apa? I love you. Kita cakap stop lah. A, E, I, O, U. Okey. Okey, jadi dekat sini A, E, I, O, U. Jadi dekat sini kita ada A, lepas tu kita ada U. Jadi dia ada dua. Dia ada dua dekat situ. Jadi dekat sini dia punya probability adalah 2. Ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita dapat 2/6. Okey, 2/6 kecilkan kita dapat 1/3. Ini adalah PA kita. Jelas ke? Boleh faham ke semua? Jelas. Boleh. Okey. Okey, kalau siapa-siapa dia tak faham bagi tahu cikgu. Okey, kemudian manakala dah pening dah. Okey, kita nak dapatkan kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna. Ingat, kuasa 2 sempurna ni kalau kita nak keluarkan senang je. Kita ambil satu nombor. Contoh 9. Cikgu keluarkan nombor 9. Kalau cikgu buat punca kuasa 9, cikgu akan dapat 3. Maksudnya itulah punca kuasa. Kuasa 2 sempurna. Jadi dekat sini dia ada 2 je. Kamu boleh cuba tekan. Kita ada 3 dengan 2. Yang lain dia dikira sebagai bukan kuasa 2 sempurna. Kenapa cikgu boleh cakap dah 3, 2, 1, 2, 3. 1 dah 1 ambil. 2, 3. Jadi yang lain ni confirm lah akan dapat perpuluhan. Okey, jadi cikgu teruskan. Jadi dia ada 2. Ada berapa nombor dekat sini? Cikgu kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kat sini kita dapat 2/8. Kecilkan kita akan dapat 1/4. Jadi apabila P, okey, untuk jawapan dia, bila P A bersilang dengan B adalah 1/3, kita darabkan dengan 1/4, jawapan dia adalah 1/12. Ini je. Ini adalah cara dia. Boleh faham ke semua? Boleh, cikgu. Okey. Okey, nak satu lagi soalan ke ataupun nak cikgu teruskan kepada kita punya next lesson? Cikgu ikut kamu. Satu lagi soalan. Satu lagi soalan. Kita cuba satu lagi soalan. Boleh, no problem. Okey, jadi kita akan pergi kepada satu lagi soalan. Okey, satu lagi soalan ni cubalah untuk betul. Cubalah untuk betul. Cikgu pun dah habis soalan dah ni. Okey. Satu lagi soalan kita cuba. Kita cuba. Okey, jadi dekat sini kita akan jawab soalan ni. Okey, cuba selesaikan soalan ni. Cikgu tak padam tu yang atas tu. Cikgu tak padam. Boleh tengok atas tu rujuk dia sebagai contoh. Emira. Emira, boleh faham ke Emira? Boleh cikgu. Okey, bagus. Tak faham semua kena jujur Cikgu BI dia. Cikgu ni dia betul, bagus, pandai. Okey, bagi tahu cikgu kalau siapa-siapa tak faham. Cikgu, Ya. yang itu ada berapa peristiwa? Apa? Yang ni. Kejap cikgu kira kalau dapat 3 nanti cikgu hol. Mendapat pen hitam dan kemudian mendapat pen merah. Apabila 2 pen dipilih secara rawak satu demi satu daripada sebuah kotak pensel mengandungi 5 batang pen biru, sebatang pen hitam dan 2 batang pen merah dengan pemulangan. Ada 2 peristiwa.
Cumanya dia tak adalah tulis kotak-kotak. Bila dia kata pemulangan tu maksudnya lepas dia pilih dia letak balik. Nombor 1 dengan nombor 10 tak termasuk. Sebab tata tanda ketaksamaan dia. Ingat untuk siapa-siapa yang pening kenapa nombor 1 hingga 10 tak masuk, cikgu tunjuk pakai warna merah. Okey, kalau cikgu cakap 1 X lagi kecil sama dengan, lagi besar sama dengan. Okey, yang ni baru kita masukkan 1 sampai 10. Hati nurani mengatakan tidak benar. Ya, dapatkan pen hitam, kemudian pen merah. Okey, tak apa, nanti cikgu buat. Jangan risau cuba je buat, nanti cikgu akan tolong. Cikgu rasa benar je. Jawapan kedua saya mengatakan pen merah tu akan dapat. Okey, tak apa. Cikgu. Cuba je buat. Ya. Yang pen merah tu dia jadi peristiwa kedua ke? Okey, ni cikgu tunjuk untuk siapa-siapa yang confuse cara nak keluarkan peristiwa dia. Okey. Alamak, kalau cikgu tunjuk ni dah terus dapat jawapan dah. Tak apa, cuba buat dulu. Cikgu bagilah. Cikgu bagi lagi 2 minit. Dia ada 2 je peristiwa. Okey, 1 minit lagi. Michelle, pening ke Michelle? Okey ke Michelle? Tak faham je. Oh, tak faham. Okey, tak apa. Yang ni nanti yang soalan-soalan lepas tadi Michelle boleh faham? Yang tu boleh lah. Okey. Saya guna cara kedua sebab cara 1 anda tahu macam mana. Okey, tak apa. Cikgu akan tunjuk. Okey, jadi masa menjawab sudah habis. Danish dapat jawab tak Danish? Tak. Okey, jadi masing-masing mungkinlah kok ada yang confused tentang soalan ni. Mendapat pen hitam dan kemudian mendapat pen merah. Maksudnya untuk peristiwa A adalah untuk mendapatkan pen hitam. Manakala peristiwa B untuk mendapatkan pen merah. Okey, habis dekat situ.
Okey, jadi masing-masing. Apabila dua pen dipilih secara awak satu daripada satu daripada sebuah kotak pensel. Okey, kotak pensel. Tengok kat depan. Kotak pensel. Kotak pensel ni ada apa? 5 batang pen biru. Cikgu buat P. Taklah. Cikgu buat 5 batang pen biru. 5 biru. B1, B2, B untuk biru B3, B4, B5. Sebatang pen hitam. Cikgu buat H1. Dan 2 batang pen merah. Merah 1, merah 2. Okey, jadi inilah yang kamu pakai. Inilah yang kamu pakai. Contoh. Dia kata apa? Tanpa pemulangan. Maksudnya tanpa pemulangan ni dia pulangkan balik. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Kalau dia cakap pen hitam, apa yang ada dekat sini? Ni hitam. Jadi ada apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1/8. Itu untuk 1/8. Okey, jadi jangan risaulah bila dia cakap dengan pemulangan. Tanpa pula. Dengan pemulangan, lepas dia dah ambil pen hitam, dia pulangkan balik pen hitam dekat dalam kotak tu. Lepas tu dia pilih pula pen merah. 1, 2. Maksudnya dekat pen merah dia ada 2/8. Jadi kita kecilkan, kita akan dapat 1/4. Jadi jawapan untuk P, A bersilang dengan P, B adalah 1/8 darab 1/4. 1 darab 1 kita dapat 1. 8 darab 4 kita dapat 32. Inilah jawapan dia. Okey, untuk yang confused tu kamu faham? Kamu confused tentang cara nak baca soalan. Kamu tak nampak mana data dia. Jadi sebenarnya dekat sini inilah data dia. Cara nak baca soalan tu kita kena cara baca betul-betul, kita kena senaraikan dulu. Jelas ke semua? Cikgu tunjuk pen hitam, pen merah. Jelas ke? Jelas. Okey, Danish ada soalan? Jelas ke baru jelas ke baru nampak yang dia punya kotak pensel ni? Baru nampak. Okey. Bazin macam mana? Ego, Ya, saya dah dah pening. macam pening. Okeylah. Dapat. Sekarang dapat. Cikgu tunjuk dapat. Okey. Kita ada lagi beberapa minit. Cikgu ikut kamu. Tapi sekarang ni nanti kamu study, tengok balik recording kelas sebab cikgu ada takkan nak belajar satu perkara je. Cikgu nak ajar pula gambar raja pokok. Gambar raja pokok. Okey. Jadi itulah yang pening tu bukan nak dapatkan probability. Yang pening tu adalah cara keluarkan data. Cara kamu keluarkan data. Kalau kamu pening cara keluarkan data, kamu memang takkan dapat ni 1/32. Michelle macam mana Michelle? Okey ke Michelle? Okey, cikgu. Okey, habis dah tahu sebab cikgu nak pergi takkan nak belajar satu benda je. Cikgu nak pergi kepada yang kedua iaitu cara keluarkan gambar raja pokok. Cara nak dapatkan gambar raja pokok. Okey, habis dah. Okey, rehat kejap 1 minit. Rehat sekejap 1 minit. Rehat sekejap. Wan Farisha okey ke dah tepu dah? Tepu Okey je cikgu. Okey. Adila macam mana? Ke Adila dah tepu dah? Cikgu tolonglah cikgu, saya dah tak tahu nak buat apa dah ni cikgu. Adila okey ke Adila? Saya okey je. Okey. Anis Sofia macam mana Anis Sofia? Habislah. Anis Sofia dah tak reply dah. Fazil. Okey. Clarin alright tak Clarin? Alright cikgu. Alright. Danish okey. Emira boleh faham Emira? Boleh, cikgu. Okey, kalau tak faham siapalah kalau tak faham bagilah tahu cikgu. Okey, last cikgu nak tanya. Alia Nazira. Dha ke dha? Alia Nazira. Alright ke? Boleh ke Alia Nazira? Boleh lah.
Aduh. Tapi nanti tengok recording tau. Okey, nanti cuba buat homework. Lepas tu tanya cikgu. Tanya cikgu kalau tak faham juga. Nanti cikgu terangkan lah. Okey, jadi habis dah. Habis dah. Cikgu harap. Dia bab ni memang sangat-sangat memerlukan penjelasan. Sangat-sangat memerlukan penjelasan. Kalau apa sesetengah guru, cikgu cakap sesetengah. Sesetengah tu dia just follow, go through macam tu je. Dia tak jelaskan, lagi susah. Okey, jadi ni cikgu terangkan pun kamu pening. Kalau tak terangkan, lagilah kamu pening. Okey, habis dah dekat sini. Habis dah dekat sini. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Kita nak belajar perkara yang terakhir dah untuk malam ni. Okey, kita nak belajar cara nak keluarkan gambar rajah pokok. Kita nak belajar cara keluarkan gambar rajah pokok. Kalau minggu lepas, kita belajar juga gambar rajah pokok tu. Cumanya kita tak kira pun probability dia. Kita tak kira pun dia punya kebarangkalian. Hari ni kita nak kira kebarangkalian untuk gambar rajah pokok. Okey. Maksudnya minggu lepas kita belajar A. Minggu ni kita dah belajar B. Okey. Jadi boleh tengok betul-betul. Cikgu akan terangkan. Cikgu akan terangkan. Jangan risaulah kalau yang ni cikgu risau. Cikgu yang risau. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Sebuah beg. Ingatlah cara nak baca soalan tu. Cara nak baca soalan tu. Setiap lepas kita baca, kalau kita tak boleh nak faham, kita tulis. Kita tulis. Okey, tengok Sebuah beg mengandungi 8 biji guli hijau. Kita tulis-tulis. 8 biji guli hijau. Okey, cikgu nak kamu semua buat macam tu. Cikgu pun buat. Dan sebiji guli merah. Okey, 1 biji guli merah. Okey, jadi ini adalah beg kita. Cikgu lukis beg kita macam balon pula dah. Okey, jadi cikgu tulis lawa sikitlah. Beg. Okey. Beg plastik je lah, balon juga, tak apalah. Okey, jadi sekarang ni 2 biji dipilih. Dia ada 2 biji guli. 2 biji guli dipilih. 2 biji guli dipilih. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Okey, yang pertama dekat sini. Yang pertama dekat sini. Cikgu nak dengar sikit suara. Tengah dengar ke? Tengah cikgu. Ya, cik. Okey, baik. Okey, yang pertama dekat sini. Kita nak wakilkan kepada gambar rajah pokok. Okey. Jadi, untuk gambar rajah pokok dekat sini cikgu akan tunjukkan. Cikgu akan tunjukkan. Guli pertama, guli kedua. Okey. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Okey. Guli pertama. Guli pertama. Dan ini adalah guli kedua. Okey, jadi dekat sini kita nak mula memilih dah. Kita nak mula memilih dah. Okey, jadi dekat sini masing-masing boleh tengok dekat depan. Kita akan tengok kat depan. Guli pertama ni, kod-kod lah untuk kita pilih. Cikgu tunjuk je lah ni. Cikgu akan terangkan ni. Takut kamu pening. Nanti kalau ni cikgu terangkan, kamu boleh tengok depan. Okey. Tengok okey. Jadi minggu lepas kita belajar gambar rajah pokok je. Cikgu terangkan ni tau. Okey, ini adalah guli pertama. 8/9. 1/9. Kenapa 8/9? Okey, dalam beg ni cikgu pergi tulis 8/9 dengan 1/9. Ni dia tak pilih lagi. Ni dia tak pilih lagi. Kenapa 8/9? Untuk probability untuk dia dapat guli hijau adalah 8. 8 ada 8 guli hijau. Dan total guli dalam beg ni ada 8 tambah 1. Kita dapat 9. Sebab tu dekat sini dia dapat 8/9. Sampai situ semua jelas ke? Boleh faham ke? Boleh cikgu. Okey. Boleh. Okey, baik. Okey, bagus. Okey, untuk mendapatkan guli merah pula. 1 je guli merah. 1. Dan ada berapa jumlah guli? 8 tambah 1. Kita dapat
9. 1/9. Sebab tu dekat sini 1/9. Okey, jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Okey, cikgu teruskan penjelasan cikgu. Apa H dekat sini? H dekat sini adalah bermaksud dia guli pertama dia dapat guli hijau. Sebab tu H dekat sini dia letak nombor pertama. H. Jadi bila dia dah dapat bila dia dah dapat, okey, sekarang ni beg ni macam ni beg ni cikgu lukis tau, cikgu lukis 8 hijau 1 merah. Okey, ni dalam beg dia. Ini adalah keadaan yang pertama, keadaan yang pertama. Lepas dia dapat guli hijau ni, lepas dia dapat guli hijau, dia dah ambil guli hijau tu ke atas. Jadi yang hijau ni ada 8, dia berkurang menjadi 7 hijau dan 1 merah. Jadi dekat sini probability untuk yang warna hijau dia ada 7/8. Kenapa 7? Sebab yang warna hijau sekarang ada 7. Dan 8. Kenapa 8? 7 tambah 1 kita dapat 8. Sebab tu dekat sini 7/8. Dan kenapa merah dia 1/8? Merah dekat sini ada 1. 1 merah ada berapa total guli? 7 tambah 1 kita dapat 8. 1/8 dekat sini. Okey, jelas ke? Boleh faham ke sampai situ? Boleh, cikgu. Boleh. Okey, baik. Okey, cikgu teruskan penjelasan. Cikgu teruskan penjelasan. Okey, apabila dia untuk mendapatkan kesudahan guli yang kedua yang warna hijau. Dia dah ambil yang warna hijau. Jadi bila dia dapatkan guli yang warna hijau ni, bila dia dapatkan guli yang warna hijau ni adalah dia letaklah H dekat sini. Sebab itulah dia ambil H dekat sini. Dan dia letakkan merah ni dekat sini. Maknanya dia dah ambil dah guli merah. Itu adalah probability dia. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Ini adalah cara dia. Ini adalah cara dia. Jadi kalau kamu nak tahu, kalau kamu nak tahu dia punya probability untuk mendapatkan kedua-duanya hijau. Untuk mendapatkan kedua-duanya hijau, kamu kena lalu mana? Kamu kena lalu sini. 8/9, 7/8. Jadi untuk dia punya kebarangkalian adalah kamu ambil 8/9 darab 7/8. Ini adalah probability untuk mendapatkan orang cakap kedua-dua guli tu dalam keadaan hijau. Kita tekanlah kalkulator, kita akan dapat 7/9. Inilah jawapan kalau dia nak kalau dia nak dua-dua guli tu adalah guli hijau. Kalau dia nak yang warna hijau, 1 hijau dan 1 merah, dia nak hijau dulu dapat. Okey, bila dia nak hijau dulu, kamu kena lalu yang atas ni. Cikgu tebalkan. Lepas tu kamu kena pergi kepada bawah. Jadi untuk dapatkan hijau dulu yang pertama, untuk mendapatkan hijau dulu yang pertama, kamu lalu kat sini 8/9. 8/9 darab pula merah pula 1/8. 1/8. Jadi dekat sini jawapan dia adalah 8/9 darab 1/8. Jadi kat sini kita dapat 1/9. Jadi ini gambar raja pokok. Ini gambar raja pokok. Okey. Habis dekat situ. Jelas ke? Boleh faham ke semua? Boleh, cikgu. Okey. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu akan teruskan pergi kepada yang bawah. Untuk kes bawah ni pula, cikgu tunjuk tahu satu-satu. Untuk kes yang bawah ni pula, dia dapat warna merah dulu. Dia dapat warna merah dulu. Okey, ni kes yang bawah. Okey, 8H1M. Cikgu dah teranglah tadi, 8H1M ni mewakili guli pertama. Ni probability untuk guli pertama. 8/9 dan 1/9. Okey, lepas dia ambil satu warna merah, merah tu tak ada. Merah tu dah tak ada.
Jadi bila merah tu dah tak ada, merah tiada. Kosong untuk merah. Untuk hijau dia ada 8/8. Sebab apa? Ada 8 biji guli. 8 biji guli hijau. Ada 8 biji total guli. Untuk merah tu dah tiada. Merah tiada. Okey, sebab itulah untuk gambar raja pokok kat sini, dia buat H dia. Sepatutnya dia ada M. Tapi sebabkan M tu tiada, jadi dia tak buatlah M tu. Jadi dekat sini kita boleh lepas dah tak ada merah, takkan macam mana kamu nak dapat merah lagi? Jadi kamu dapatlah hijau sahaja. Jadi untuk laluan yang di bawah ni adalah satu laluan, kamu dapat guli merah dahulu, lepas tu kamu dapat guli hijau pula. Kamu dapat guli hijau pula. Jadi dekat sini probability ataupun kebarangkalian untuk kamu dapat merah dulu baru hijau adalah kamu darabkan 1/9 darab 8/8. Tekan sahaja kalkulator. Tekan sahaja kalkulator. 1/9 darab 8/8. Jadi kamu akan dapat 1/9 juga. Jelas ke? Boleh faham ke semua? Boleh, cikgu. Boleh. Okey, nak lagi satu contoh ke ataupun nak buat soalan? Cuba buat. Contoh. Okey, Okey. contoh. Contoh. Okey, boleh. Okey, cikgu pergi kepada contoh. Penat juga. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Cikgu akan tunjuklah. Genap satu dadu dilambungkan. Okay, tengok Kita masih lagi nak kira probability peristiwa bersilang tahu. Tapi ni keadaan gambar raja pokok. Okey. Sebiji dadu adil dilambungkan. Kemudian satu kad dipilih secara rawak dari sebuah kotak. Okey, peristiwa pertama dia bercakap tentang dadu. Tengok ni. Peristiwa pertama A, dia bercakap tentang dadu. Okey, habis dekat situ. Okey, kemudian peristiwa kedua dia bercakap tentang kad. Cikgu tulis ni peristiwa A, peristiwa B. Untuk peristiwa B dia bercakap tentang kad. Okey, habis dekat situ. Dari sebuah kotak kad yang berlabel nombor-nombor perdana di antara 1 hingga 10. Aduhlah, nombor-nombor perdana. Kamu faham ke nombor perdana ni apa? Faham. Tahu. Tak. Okey, cikgu teranglah. Okey, tak apalah. Cikgu tak naklah terang. Cikgu pergi kepada nombor-nombor di antara 1 hingga 10. Bukan. Kita kesentukan masa sekarang ni. Kita kesentukan masa. Okey, tak apa. Kita ubah soalan. Nombor dekat kad tu ada 1 hingga 10. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, ada 10 kad dekat sini dan untuk dadu dia ada 6 permukaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai sini semua jelas ke? Jelas. Okey, habis. Hitung kebarangkalian mendapat nombor genap bagi kedua-dua peristiwa di atas. Okey, kita buat gambar raja pokok. Bila dia cakap genap, jadi dia terbahagi kepada 2 keadaan. 1 genap, 1 ganjil. Okey. Okey, habis. Okey, untuk cara buat gambar raja pokok, yang pertama sekali, kamu terus buat anak panah. Kamu terus buat anak panah. Kamu terus buat anak panah. Anak panah ni untuk apa? Anak panah dekat sini adalah untuk, tengok ni, dia pecahkan. Untuk belah dadu. Dan ini untuk belah kad. Maksudnya
dekat dadu dia baling dapat berapa, dekat kad dia pilih dapat berapa. Jadi jangan tengok sini sebab cikgu akan ubah soalan. Okey, untuk bahagian dadu, untuk bahagian dadu. Ini adalah bahagian dadu, dadu. Okey, cikgu teruskan kalau kita tengok kepada buku teks tadi, sama sahaja konsep dia. Sekarang ni kita baling dadu dulu. Okey, untuk dadu kita dapat nombor genap. Dan untuk dadu kita dapat nombor ganjil. Kamu kena cari berapakah kebarangkalian untuk dapat nombor genap. Nombor genap untuk dadu, mana nombor genap? Tengok warna biru. 2, 4, 6. Jadi ada 3. 3/6. Cikgu singkatkan, cikgu akan jadi 1/2. Jadi genap untuk dadu 1/2. Manakala ganjil 1, 3, 5. 3/6 juga. Kamu akan dapat 1/2. Jadi cikgu letak 1/2 dekat situ. Jelas ke semua? Boleh faham ke sampai sini? Boleh. Okey. Boleh. Okey, bagus. Okey, itu untuk dadu. Kemudian untuk kad pula. Untuk kad. Cikgu pergi pula kepada kad. Okey, untuk kad, cikgu buka daripada genap, kita pergi kepada ganjil. Daripada genap, kita pergi kepada ganjil. Macam mana tu? Masing-masing boleh tengok kat depan. Okey. Okey, ini genap. Ini ganjil. Tengok tahu. Kalau confuse bagi tahu. Ini genap. Ini ganjil. Okey. Sekarang ni untuk kad dia ada berapa? Okey, cikgu ubah dah kan soalan. Ada 1/10. Genap dekat sini ada berapa? Genap dekat sini cikgu ubah. Genap dekat sini adalah 2, 4, 6, 8, 10. Kita dapat 5/10. Kita kecilkan, kita dapat 1/2. Jadi cikgu letak 1/2. Okey. Untuk ganjil pula. Untuk ganjil pula. Bila cikgu pergi kepada untuk ganjil 1, 2, 3, 4, 5. 5/10 juga. Jadi dekat sini kita dapat 1/2. Jadi dia 1/2 juga. Cikgu kenapa tak sama macam yang tadi? Yang tadi dia kata tanpa pemulangan. Maksudnya lepas dia ambil guli dia tak pulangkan dah. Tapi untuk soalan ni, dia tiada mention pun tanpa pemulangan. Okey, jadi itulah cara dia. Okey, jadi dekat sini untuk nombor genap pun 1/2 dekat belah bawah. Untuk nombor ganjil pun 1/2 belah bawah. Kenapa? Sama kiraan dia. Sebab apa sama? Sebab dia dia tak ada mention pun tanpa pemulangan. Maksudnya lepas dia ambil kad tu dia letak balik. Boleh faham ke? Boleh, cikgu. Cikgu. Okey. Jadi hasil dekat sini adalah genap ke genap. Jadi cikgu tulis hasil dekat sini adalah genap-genap. Itu cara dia. Hasil dekat sini adalah dia pergi kepada genap dulu. Lepas tu dia pergi kepada ganjil. Genap, ganjil. Okey. Kalau ini adalah untuk nombor genap dulu. Sekarang ni nombor ganjil. Ganjil, genap. Cikgu tulis ganjil, genap. Okey. Yang ni ganjil, ganjil. Okey, cikgu tulis ganjil, ganjil. Inilah jawapan cara kita nak buat gambar rajah pokok. Okey, jadi sebenarnya kita dah nak habis masa. Kita cuba kalau boleh dapat 2 soalan pun dah okey sangat dah. Bolehkah kita cuba soalan? Boleh. Okey, kita cuba soalan Okey. Jadi kita pergi kepada soalan buku teks dulu. Kita cuba soalan buku teks dulu. Cikgu cari gambar rajah pokok kejap. Cikgu tak nak susah sangat ni. Kejap cikgu nak cari soalan senang sikit. Sebuah kotak mengandungi dalam kotak
Jika kau tak terdapat 2 biji mental, 2 biji mental dipilih siap awak dah. Ni soalan senang sikit. Kejap bagi cikgu masa sekejap, cikgu cari soalan. Biji dah 2 ada, dia lambungkan. Ya, cikgu pilih soalan. Cikgu takut komponen. Kotak T mengandungi 5. Tak apalah, kamu cuba dulu buat nombor 5 ni. Cuba je buat dulu nombor 5 ni. Tak jumpalah soalan senang. Senanglah juga ni sebenarnya. Tapi untuk pemula. Okey, jadi cuba selesaikan soalan ni. Okey, cikgu minta izin makan. Nisa pening ke tadi soalan gambar rajah pokok cikgu terang tu? InsyaAllah tidak. InsyaAllah. Ya, okey. Zarif pening ke Zarif? Ini kan cikgu buat tanpa pemulangan tanpa pemulangan. Okey. Clarin, rasa-rasa boleh buat tak? Boleh. Okey. Ya betul, gambar rajah pokok yang darab dan tambah. Tambah cikgu tak buat lagi, cikgu baru darab. Cikgu pergi satu-satu, jangan risau. Okey, cikgu bagi lagi 5 minit tau. Lepas ni cikgu terangkan. Cikgu, Ya. hitung kebaran kalian ni kita masih kena darab ke? Tak boleh kata macam 2/12 macam tu je. 2/12. Macam tu lah. Betul lah. Jadi cakap macam tu je lah kan? Kenapa kita tak boleh terus cakap 2/12 macam tu je? Sebab Dalam kerja dia tu. Sebab kalau kita cakap 2/12 maksudnya dia adalah satu je peristiwa. Dia satu je peristiwa. Jangan risau, cikgu tunjuk pas ni.
1 minit lagi. Kalau tak ada orang hantar, cikgu tunjuk. Lepas tu kita buat soalan. Nak buang lah. Ha? Yelah, tak payahlah. Dia yang betul. Bagus. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan, cikgu akan tunjuk. Okey, jadi cikgu akan tunjuk beserta penerangan. Okey, cikgu nak dengar suara sikit daripada semua. Takut habis cikgu tunjuk ni, takut habis masa. Okey, boleh ke cikgu nak mula buat? Boleh cikgu. Okey, yang lain nak dengar suara sikit, boleh ke cikgu mula buat? Boleh. Boleh cikgu. Okey, Boleh. tengok. Okey, baik. Okey, tengok betul-betul Okey, cikgu akan tunjuk. Sebuah kotak mengandungi 12 biji mentol. Maksudnya, ni mentol ni dia berada di dalam kotak. Dia berada di dalam kotak. Habis dekat situ. Dia berada di dalam kotak. 2 biji mentol ni, dalam kotak terdapat 2 biji mentol ni dah terbakar. 2 biji terbakar. Okey, dia dapat 2 biji terbakar. Manakala 10 biji, okey, kita cakap okey. Okey, 2 biji mentol dipilih secara rawak dari kotak mentol tu. Sebelum kita nak pilih, sebelum kita nak teruskan kepada gambar raja pokok, kita highlight dekat apa yang dia nak pilih. Okey, yang dia nak pilih sekarang ni adalah mentol. Jadi, mentol ni dia ada 2 keadaan. Satu terbakar, satu okey. Okey. Jadi, kita akan buat probability berkaitan dengan yang terbakar dengan yang okey. Okey, jadi kita tengok. Pilihan pertama. Pilihan pertama untuk mentol adalah apabila dia terbakar. Apabila dia terbakar. Okey. Terbakar dan okey. Macam itulah cara kita nak tahu kita nak tulis apa dekat tengah-tengah ni. Okey. Jadi bila kita nak tengok dia terbakar ke, nak tengok dia okey ke, kamu kena faham. Masa untuk pilihan pertama ni, satu kotak tu dia ada 12. Satu kotak ni dia ada 12 biji mentol. Untuk probability untuk yang dah terbakar adalah 2/12. Cikgu letak dekat sini 2/12. Untuk yang okey, untuk pilihan yang pertama, maksudnya dia tak pilih lagi. Dia adalah 10/12. 10/12. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham ke sampai situ cikgu buat? Boleh cikgu. Okey. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok. Apabila cikgu dah pilih satu, untuk pilihan pertama kita dah keluarkan 1 biji mentol. Kita dah keluarkan 1 biji mentol.
Jadi bila kita dah keluarkan satu biji mentol, kamu kena ingat satu benda. Total yang ada untuk mentol di pilihan kedua, pilihan kedua bukan lagi 12. Tetapi dia adalah 11. Sebab apa? Sebab satu dah diambil. Jadi dia ada 11 biji mentol. Okey, jadi tengok. Okey, kita assume untuk pilihan kedua tu diambil dua-dua terbakar. Dua-dua terbakar. Jadi bila dia dah ambil dua terbakar, macam mana? Jadi kamu faham? Yang ini dia dah terbakar dah. Terbakar dah. Pilihan pertama dia dah ambil terbakar. Lepas pilihan pertama dia lalu sini, bila dia dah ambil yang terbakar ni, yang terbakar ni daripada 2 biji, dia tinggal 1 biji. Per dengan jumlah mentol sekarang ni adalah 11. 1/11. Dan yang okey dekat sini. Yang okey dekat sini, laluan atas. Laluan atas. Tengok yang laluan atas. Yang laluan atas yang okey dekat sini, ada masih lagi 10 biji. Cikgu letak 10 biji dekat sini. Per dengan, dia bukan 12 dah. Dia bukan 12 dah. Sebab apa? Sebab satu tu dah diambil. Jadi 10/11. Itu cara nak buat gambar rajah pokok. Okey, cikgu teruskan. Tengok betul-betul. Sekarang ni cikgu ambil yang okey pula. Bila cikgu ambil yang okey, dia tak terjejaskan yang terbakar dengan yang terbakar ni, dia tak terjejas. Maksudnya, bilangan yang terbakar ni adalah 2/11. Sebab apa? Sebab dia dah ambil 1 dekat sini. Okey, manakala yang okey dekat sini, adalah daripada 10 dia berkurang menjadi 9. Dan bilangan mentol tu adalah 11. 9/11 sekarang ni. Jelas ke semua? Jelas, cikgu. Yang ubah tu. Okey. Inilah cara kita nak tengok, cara kita nak fahamkan buat gambar rajah pokok. Jadi tengok ni. Hitung kebarangkalian untuk mendapatkan kedua-dua biji mentol tu terbakar. Mana kedua-dua biji mentol tu terbakar? Okey, tengok cara cikgu keluarkan. Kalau terbakar, cikgu letak T. Kalau okey, cikgu letak O. O-T-O. Okey, hasil dekat sini adalah T. Maksudnya dua-dua terbakar. Hasil dekat sini adalah T-O. T-O. Okey, itu kat atas. Kat belah bawah pula O-T. Maksudnya, mentol yang pertama diambil adalah O. Dan yang kedua adalah T. Untuk yang kedua pula, O. Jadi bila dia nak kebarangkalian dua-dua biji mentol tu terbakar, laluan dia laluan atas. Jadi bila laluan atas, dia lalu di sini. 2/12, 1/11. Jadi apa yang kita darabkan dekat sini? Kita darab 2/12 darab 1/11. Jadi dekat sini kita akan dapat 2 darab 1, kita dapat 2. 12 darab 11, kita dapat 132. Kita kecilkan, kita akan dapat 1/66. Ini jawapan dia. Jelas ke semua? Masuk. Jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Aduh, ke pening dah kamu. Kesiannya. Janganlah pening. Pening ke? Clarin faham ke Clarin? Faham, cikgu. Okey, Wan Farisha. Jelas ke Wan Farisha yang cikgu terang? Jelas. Okey. Siapa nak tanya? Alia Nazira. Faham ke Alia Nazira? Faham. Okey. Bazil, jelas ke Bazil lepas cikgu tunjuk tu? Boleh lah.
Bazil tak boleh terus ambil 2/12. Tak boleh ambil terus 2/12. Kalau Bazil ambil 2/12, maksudnya Bazil hanya ambil satu je member. Sebab itulah 2/12 yang Bazil cakap tu adalah pada pilihan pertama sahaja. 2/12 adalah untuk bilangan pilihan pertama apabila dia terbakar. Tu menjawab soalan Bazil tadi. Kenapa tak boleh ambil 2/12? Okey, Okey. cikgu. Okey. Ammar Hadif, macam mana Ammar Hadif? Boleh faham? Boleh cikgu, cuma pening-pening sikit. Pening-pening sikit Nampaknya cikgu akan pergi lagi lah bab ni di minggu depan Okey, jadi cikgu nak tanya. Okey, cikgu nak tanya Anis Sofia, jelas ke Anis Sofia? Boleh faham? Cikgu. Anis Sofia boleh faham ke tu? Cikgu terang. Boleh lah. Boleh lah. Okey cikgu kena pergi lagi biasalah ni gambar raja pokok ni kalau cikgu kamu boleh ulang balik recording boleh ulang balik recording, cikgu akan bagi homework. Lepas cikgu bagi homework, buat homework tu sebab next class cikgu akan selesaikan homework tu. Cikgu akan selesaikan homework tu sama-sama. Kita akan buat sama-sama. Boleh tak boleh? Boleh, cikgu. Boleh. Okey, Dennis okey je Dennis? Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Michelle, ke Michelle pening-pening juga? Ya, cikgu. Pening ke okey je? Pening lah, cikgu. Okey, tak apalah. Mungkin penerangan cikgu ada kelemahan kot. Nanti cikgu perbaiki. Tapi Michelle dah belajar belum bab ni dekat sekolah? Belum. Kita orang baru masuk bab 7. Bab 7. Okey. Tak apa. Nisa dah belajar kat sekolah? Dah bila cikgu, dah habis satu buku dah. Mesti pandai ni. Tak je dah. Bolehlah kita test minggu depan nanti cikgu banyak panggil Nisa lah, boleh? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, Zarif. Okey ke Zarif? Demam lagi Zarif? Tak demam, cikgu. Tak demam. Okey, jadi untuk homework buat cikgu akan lebih kepada gambar raja pokok. Untuk buat homework kamu boleh rujuk recording yang cikgu hantar, cikgu ulang banyak kali supaya kamu boleh tengok satu-satu cikgu terangkan tu. Okey, jadi semua ada soalan apa-apa lagi tak nak tanya cikgu? Ada tak? Ke nak belajar lagi? Cikgu. Peristiwa tu, macam mana kita nak pastikan yang peristiwa yang kita ambil tu betul ke tak? Kadang jadi peristiwa salah kan? Macam peristiwa satu dan peristiwa tu. Betul, ramai yang confuse kan, ramai pelajar yang confuse. Jangan salah peristiwa lah, tu je lah nasihat cikgu boleh bagi. Sebab kalau salah peristiwa, salah unsur, salah lah semua. Tapi memang itulah, kamu akan pening nak cari peristiwa. Untuk awal-awal ni cari peristiwa, lepas tu kamu akan pening nak cari unsur dia. Tapi tak apa, cikgu akan bagi latihan lebih kepada gambar raja pokok lah. Cikgu tak tahu nak buat macam mana, mungkin lebihkan latihan lah kot. Nanti cikgu akan bantulah. Okey, jadi itu sahajalah untuk malam ni Cikgu dah nampak Clarin pun dah pening dah. Spek tu dah tengah sebelah je. Guru Clarin. Okey, jadi semua sampai situ sahaja untuk malam ni. Cikgu minta maaf salah silap cikgu ataupun kekurangan apa-apa. Kita jumpa pula minggu hadapan. Selamat malam, selamat berehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.
Terima kasih juga ke saya. Okey, sama-sama.